5 ustaz paling kaya di Malaysia. Kalau korang suka dengan kisah jenayah Malaysia yang jarang diketahui ramai, korang boleh pergi ke YouTube channel dari Fail Mahkamah. Nak tahu kes seterusnya? Subscribe dulu. Nombor 5. PU Amin. Muhammad Amirul Amin Maula Lokman Hakim atau lebih dikenali sebagai PU Amin merupakan bekas peserta program Pencetus Ummah 2015, iaitu sebuah rancangan realiti Islamik yang mencari penceramah di kalangan anak muda. Ketika itu, beliau dikenali menerusi trademarknya yang berbunyi, "Biar badan tak ada isi, iman kuat macam besi." Kini namanya sering mendapat perhatian kerana kelantangan dalam menegur pelakuan beberapa individu terkenal di media sosial. Mula berkenalan dengan isterinya sejak di bangku sekolah, iaitu sewaktu tingkatan 3 sebelum memutuskan untuk mendirikan rumah tangga di usia 22 tahun. Perkahwinan sewaktu pengajian tahun 3 di Universiti Al-Azhar itu mendapat tentangan daripada keluarga kerana bimbang pelajarannya akan terabai. Namun, beliau membuktikan sebaliknya melalui keputusan cemerlang yang diperoleh. Bapanya merupakan orang kurang upaya OKU cacat penglihatan sejak lahir. PU Amin mempunyai perniagaan produk minuman honey cocoa berasaskan kurma, madu dan delima. Dia juga menjadi duta bagi syarikat Simply Umrah. Nombor 4. Aiman Bana. Nama Aiman Bana mungkin tidak begitu dikenali ramai, sehinggalah nama tersebut menjadi trending menerusi media sosial. Nama asalnya adalah Mujahid Aiman, merupakan seorang blogger dan vlogger di laman YouTube serta pengasas Inspirasi, iaitu sebuah gerakan kontemporari dakwah yang bermisikan penyebaran pelangi inspirasi kepada jiwa hati umat ini. Pemuda berusia 20 tahun ini adalah seorang penulis buku bertajuk Henshin dan penceramah bebas yang telah menjelajah lebih 120 institusi dalam negara sejak tahun lalu. Aiman Bana bukannya seorang artis ataupun orang kenamaan, tapi hanyalah seorang da'i, pendakwah intelek di dunia maya. Beliau memiliki sebuah blog yang dikenali sebagai aimanbana.com yang memaparkan info tentang keagamaan dan inspirasi. Namun, apa yang menarik mengenai pendakwah bebas ini adalah kerana sebuah buku karya beliau berjudul Henshin dan dikatakan buku itu bestseller. Nombor 3. Imam Muda Ashraf. Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan merupakan juara pertama program pencarian imam di kalangan generasi muda, iaitu Imam Muda. Pada mulanya, beliau bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Aman, Kampung Melayu, Pulau Pinang dari tahun 1991 hingga 1996. Kemudian beliau ke Ma'had Al-Masyur Al-Islami di Sungai Batu, Teluk Kumbar, Pulau Pinang dari tahun 1997 hingga 1999, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kemudian, beliau ke Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, Repek, Pasir Mas, Kelantan dari tahun 2000 hingga 2001, dan beliau mengubah haluan mengambil SPM di Ma'had Tarbiyah Islamiah Matri, Berseri, Perlis pada tahun 2001 hingga 2002. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat Diploma Qiraat di Ma'had Tahfiz Pulau Pinang pada tahun 2003 hingga 2006. Kemudian, beliau mengambil ijazah Sarjana Muda Syariah Penghususan Fiqh dan Usul di Universiti Malaya dan kini sedang menyiapkan sarjana juga di Universiti Malaya dalam bidang yang sama. Sebelum ini pernah bertugas sebagai imam di Masjid Desa Petaling, Kuala Lumpur. Beliau mempunyai perniagaan butik Aish Ashraf yang berasaskan pakaian muslim lelaki moden. Sehingga kini, beliau telah memiliki 5 cawangan butik di seluruh Malaysia. Beliau juga selalu terlibat dalam rancangan TV dan radio serta mendapat undangan ceramah dari seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Nombor 2. Ustaz Amin. Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Amin adalah nama di kalangan keluarga. Pendidikan awal di Johor dan pada umur 15 ke Pakistan untuk program tahfiz. Kemudian beliau meneruskan pelajaran ke Ma'had Muhammadi Kelantan. Sering berulang dan belajar di Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas. Kemudian ke Universiti Malaya di dalam bidang syariah dan undang-undang.
Selepas tamat di Universiti Malaya, beliau ke Ma'had Ihsaniyah Penang dan diterima masuk ke Al-Azhar di dalam kuliah syariah di Kaherah untuk tahun akhir. Bermula 2003, beliau mula merantau ke negara Arab, bertalaki dan mengambil sanad dengan ulama yang ditemui di Yaman, Syria, Lubnan, Turki, Maghribi, Mesir dan lain-lain. Beliau terlibat dengan operasi kemanusiaan di beberapa negara seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di Pakistan, gempa bumi di Yogyakarta, gempa bumi di Bengkulu dan lain-lain. Beliau juga adalah salah seorang daripada 10 pakar selaman di dunia, mampu terbangkan pesawat, handal menunggang kuda, memanah dan juga menembak. Beliau telah melatih kira-kira 1000 jurulatih selaman dan mahu kembangkan bidang ini di kalangan umat Islam. Beliau mempunyai perniagaan ALCC Travel, iaitu pakar menguruskan perjalanan sambil belajar ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Beliau juga mengasaskan Sekolah Ma'had Sains Al-Quran Al-Amin di Sunway, Rumah Anak Yatim di Subang Jaya, Rumah HIV Muslim dan bersama Yayasan Al-Ijabah di dalam program amal. Nombor 1. Abid Liu. Dengan tagline Keluarga Sunnah dan sentiasa menyeru umat Islam untuk mengikut cara hidup baginda Nabi SAW, sudah cukup untuk membuatkan Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau nama komersialnya Ustaz Abid Liu disegani dalam kalangan masyarakat Malaysia. Beliau pernah berkongsi cerita dengan para pendengar mengenai kehidupan yang dilaluinya sehingga berada pada tahap kini di ruang radio IKIM FM dalam slot Islam Agamaku. Siapa sangka beliau yang asalnya berketurunan Cina ini dijentik dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ketika berusia 12 tahun. Pada masa kecilnya, beliau merupakan seorang murid yang nakal namun terbuka hati untuk mulai belajar mengenal Islam melalui salah seorang gurunya. Dan bermula saat itulah beliau tekun mempelajari tata cara solat serta mengajak ahli keluarganya yang lain untuk mendekati agama suci Islam. Untuk pengetahuan ramai, Ustaz Abid Liu mempunyai 3 buah cawangan restoran, ditambah pula dengan pendapatan daripada penjualan buku dan jemputan ceramah. Maka tidak hairanlah jika Ustaz Abid Liu mampu untuk berkereta mewah. Justru sebelum menuduh, ada baiknya kita siasat dahulu dan jangan menghentam orang sesuka hati. Semoga Allah sentiasa merahmati Abid Liu dan melahirkan lagi insan dermawan seperti beliau. Nah, saya hadiah kat bang. Abang nak berapa orang? Isteri mana isteri? Hadiah kat bang lah. Terima kasih. Siap kak. Hadiah kat kakak. Tak ada apa. Terima kasih. Orang anak kak? 7 orang. 7. Hadiah kakak lah. Terima kasih. Ya kak. Kalau mudah semua dunia akhirat ni. Ya, saya. Kakak nangis kenapa? Rindu dengan Ustaz lah. Oh, rindu dengan saya. Baru dapat jumpa. Kita pernah jumpa ke rindu tu? Tidaklah, like saja dalam Facebook. Oh, like. Oh, pernah like kat Facebook. Oh.